Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, anda bersama dengan saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Petang ini bersama dengan saya. Lama saya tak live di Facebook ni. Dan saya menantikan tuan dan puan untuk bersama-sama dengan saya berkumpul di live Facebook ini sebab petang ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan mengenai 5 ketakutan orang jualan. Kita dah tengok ramai tak yang nak tahu tentang 5 ketakutan orang jualan. Kalau tak ramai, seorang dua pun cukup. Tuan Dol Marto Hisham, Tuan Sadikin Sulong, terima kasih kerana menonton. Bagi love lagi jarang-jarang lelaki bagi love ni, biasa perempuan bagi love. Okey, lama saya tak live di Facebook ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan dan puan yang menonton bersama-sama dengan mungkin kawan-kawan ke, suami ke, isteri ke. Apa khabar tuan dan puan? Semoganya sihat-sihat. Hari ni Johor Bahru hujan. Lama ni daripada tengah hari tadi hujan. Dan so nasib baiklah kita sempat ada di dalam bangunan ni. Okey. So kepada tuan dan puan, hari ni saya nak kongsikan tentang 5 ketakutan orang jualan. Ramai kita ni, every time kita ni tak payah ceritalah. Kadang-kadang bos sendiri pun terpaksa buat jualan. Tetapi sebenarnya nak kata hebat sangat kan. Bos pun kadang-kadang takut nak buat jualan, betul tak? Ya, selamat petang Tuan Sadikin Sulong, Tuan Budiman. Okey, right. So, saya nak ceritakan petang ini ketakutan orang jualan. Sebelum tu saya nak tanya kepada tuan dan puan, apakah ketakutan orang jualan sebenarnya? Orang jualan ni salesman lah, sales girl, entrepreneur, vendor. Mereka ini banyak berurusan dengan orang lain dalam menjual barang. Jadi apakah ketakutan? Mungkin tuan dan puan boleh komen kat bahagian bawah tu. Biasanya apakah ketakutan seorang jurujual bila berhadapan dengan orang lain? Sebab petang ni saya nak kongsikan 5 ini yang paling top sekali. 5 ketakutan orang jualan. Mungkin tuan dan puan boleh tuliskan. Kita nak bagi warm up sikit petang ni, sebab dah lama tak live. Dan mungkin ada di kalangan tuan dan puan yang mungkin tengah relax, minum petang semuanya, boleh kongsikan. Rejection, Tuan Dol Marto Hisham kata rejection, betul? Fear of rejection, itu salah satu daripada ketakutan. Mungkin ada lain-lain ketakutan. Dan saya boleh cakap tuan dan puan, kebanyakan dari kita memang takutkan kepada rejection, takut rejection. Ada banyak sebenarnya ketakutan yang kita tak sedar. Saya buat kajian, bila kita spesifikkan ketakutan orang jualan, tak semestinya kita ni kena jadi peniaga dulu barulah akan berhadapan dengan ketakutan ni. Tak. Kadang-kadang kita ni mungkin jadi orang tengah dalam menguruskan sesuatu projek, untuk mendapatkan projek. Kita juga mungkin orang yang contohnya macam business development manager. Dia nak naikkan bisnes dia kena jumpa dengan dapatkan new partner. Itu pun dalam kategori sales juga. Mereka ini, semua ini mengalami ketakutan ini. Ada 5 yang saya nak kongsikan yang paling top sekali. Rejection, betul, salah satu daripadanya. Tuan Sadikin Sulong ada jawapan. Tuan Sadikin Sulong ni dia pun banyak bertemu dengan pelabur emas. Jadi mungkin ada pengalaman mengenai apakah ketakutan yang sering dihadapi oleh seorang jurujual, seorang salesman, seorang entrepreneur, seorang vendor apabila mula nak berniaga. Tidak lari tidak, kita bila memulakan perniagaan memang kita uruskan banyak sendirilah. Bila kita uruskan sendiri banyak, kita akan berhadapan dengan rejection ni macam-macam ni. Banyak lagi ketakutan lain yang membuatkan kita rasa susahnya nak menjual, susahnya nak bagi produk ini laku. Okey. Jadi mungkin tuan dan puan boleh bantu saya tuliskan apakah apakah ketakutan yang sering dihadapi oleh tuan dan puan. Kita nak tengok apakah sama. Tadi Tuan Dol Marto Hisham kata rejection. So dia adalah sebahagian daripada poin yang saya akan beritahu kepada tuan dan puan petang ini. Kita tengok. Sambil menunggu tu, saya nampak Siti Asmat Arif. Terima kasih Puan Syafirul Afifi, Tuan Izul Islam, terima kasih. Hai sikit kat saya, terima kasih kerana menonton live ini. Boleh dengar suara saya? Clear belakang saya ni ada pokok-pokok ni, bagi tenang sikit. Hari ni pakai baju hijau kuning Kedah. Okey.
bantu saya beritahu di bahagian komen apakah ketakutan yang sering dihadapi oleh tuan dan puan. Sebelum saya terangkan 5, hari ini saya live tak lama. Tak lama, saya janji janji sekejap saja. Tapi insyaAllah kita akan dapat perkongsian yang bermanfaat petang ini kepada tuan dan puan. Sekiranya tuan dan puan melakukan jualan petang ini, tuan dan puan akan dapat nampak dengan lebih jelas, oh ini rupanya ketakutan yang aku hadapi, ini rupanya yang selalu berlaku pada diri aku. Sebab apa? Kalau kita tak tahu tentang apakah ketakutan kita, kita akan rasa dia adalah ketakutan yang orang lain tak hadapi, tapi kita seorang je. Dan akhirnya kita give up. Sedangkan ketakutan ini dihadapi oleh semua jurujual di dunia, baik yang baru ataupun yang lama. Mungkin ada tips, trik yang dilakukan oleh mereka ini. Okay? Saya nampak Puan Hafizah Nur Ismail. Hai. Okay. So, hai. Okay. Boleh share live ini. Saya minta bantuan tuan dan puan untuk share biar ramai-ramai petang ini, insyaAllah. Walaupun cuaca sekarang ni hujan dekat Johor Bahru ni. Okay. Waalaikumsalam Puan Hafizah Nur Ismail. Terima kasih kerana menonton. Okay. Puan Hafizah Nur Ismail, Puan Siti Asmat Arif, apakah ketakutan seorang jurujual? Biasa kan berurusan online ke offline, apakah ketakutan? Biasanya contoh saya bagi. Biasanya orang takut bila nak bertemu dengan, dulu saya takut bertemu dengan orang yang berpangkat lebih tinggi daripada saya. Contohnya macam orang politik, YB, orang kaya, kita nampak memang dia kaya, so kita takut nak jumpa dengan dia. Sebab apa? Bila kita tengok balik, ketakutan itu adalah lebih kepada ketakutan tentang protokol. Macam mana nak cakap dengan dia, kita nak panggil dia apa, ketakutan itu. Nampak tak? Bila kita tahu apakah ketakutan kita, jadi mudah untuk kita overcome semula, untuk kita atasi ketakutan kita tadi. Kalau kita tak tahu apa ketakutan kita, kita cuma tahu, takutlah buat sale, takut tak laku. Betul tak? Betul kan? Kita takut tu je. Tapi kita tak spesifikkan ketakutan itu, macam mana kita nak overcome, macam mana kita nak atasi ketakutan itu tadi. Jadi petang ini saya nak kongsikan. Okay. Waalaikumsalam Tuan Hafiz Adnan. Tuan Hafiz, macam mana? Apakah ketakutan biasa yang tuan hadapi bila berhadapan dengan pelanggan? Puan Hafizah kata gelap awan kat sini. Betul. Saya rasa satu Malaysia hujan ni kan, gelap ni. Tuan Hafiz, apakah ketakutan tuan bila berhadapan dengan pelanggan? Macam mana nak datangkan keberanian tu? Kalau kita tak tahu apakah ketakutan kita. Saya nampak Puan Azlina Ahmad. Puan Azlina, apa khabar? Lama kita tak bersua, bermesra-mesra. Tuan Hafiz Adnan, entah ni mesti hebat ni. Tuan Hafiz Adnan tak tahu apakah ketakutan aku ni. Dia mesti seorang salesman yang hebat. Gitu. Okay? Alright. So, tak nak buang masa? Okay, tuan dan puan boleh ambil pen, boleh ambil kertas. Kalau nak catat pun boleh. Apa nak takut, Tuan Hafiz kata. Apa nak takut, betul tak? Nampak? Betul lah, Tuan Hafiz memang berani orang dia. Saya boleh jagakan beliau adalah seorang salesperson yang sangat berjaya. Tahniah. Okay. So, boleh ambil pen, ambil kertas, boleh share live ini. Takut nanti tak ada masa ke nak tengok nanti kan. Nanti malam nak tengok lagi sebab saya punya posting laju. So, malam nanti boleh masuk ke wall sendiri, boleh tengok, boleh tonton. Okay. So, nombor 1 seperti apa yang Tuan Dr. Marto Hisham kata tadi adalah fear of rejection. Ini normal. Nombor 1, kita kena tahu fear of rejection, ketakutan kepada penolakan. Waalaikumsalam Tuan Fendi Kazama, sahabat saya, sahabat usahawan. Okay. Nombor 1 adalah ketakutan tentang rejection. Takut ditolak oleh pelanggan. Ketakutan ini normal diterima oleh semua orang di dunia ini. Baik salesman yang paling top di dunia, hinggalah orang yang baru berniaga hari ini akan mengalami rejection. Sekuat mana anda masuk ke kelas untuk closing sales, beli e-book saya, baca di Google, masuk kelas sifu hebat dalam sales, tuan dan puan akan menghadapi cabaran rejection daripada pelanggan.
So jangan takut, jangan takut. Kita bukan keseorangan, kita ada ramai lagi orang yang akan menghadapi rejection. Adakah soalannya, adakah bila kita menghadapi rejection daripada pelanggan, adakah kita seorang yang gagal? Tak. Jawapannya tidak. Bila tuan dan puan menghadapi rejection, tuan dan puan sebenarnya beruntung. Macam mana tu? Sebab apa beruntung? Tuan dan puan akan dapat maklumat. Kesilapan kita bila, kesilapan kita bila kita berhadapan rejection. Dek, saya tak nak beli produk adik tak bagus. Tak apalah bang, terima kasih. Itu kesilapannya. Sebab kesilapannya kita tak nak ambil tahu. Tuan, boleh saya tahu kenapa mengikut pendapat tuan, produk saya tidak bagus? Tanya pendapat dia. Dia akan berikan pendapat. Sebab apa? Citra seorang berbeza. Ada orang suka makan nasi ayam. Ada orang tak suka nasi ayam. Dia suka makan western. Ada orang suka makan chicken chop. Ada orang tak suka chicken chop walaupun western. Mungkin dia suka lamb chop. So, setiap orang ada citra rasa yang berbeza. Okay? Jadi, fear of rejection. Buang jauh-jauh. Berani untuk hadapi. Ada orang sengaja gagalkan diri dia untuk dapatkan rejection sebab dari situlah dia akan dapat respon dan feedback tentang produk dia, tentang servis dia. Jual produk berjenama, ada jenama, orang pun tak nak juga. Kenapa Aku jual produk RM2 dia, pun orang tak nak beli. Kenapa Tanya pelanggan. Yes, Tuan Hafiz kata customer feedback. Dapatkan feedback. So rejection adalah sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan apabila kita dapat tahu kenapa dia reject. Right? Okay. Sekejap saya baca. Saya baca komen tuan dan puan dulu. Puan Azlina kata, saya takut salah cakap, overclaim. Okey. Tuan Islam kata, risau bila customer tak puas hati. Takut juga tu nanti dia viralkan, payah juga tu. Tuan Islam kata, kau jangan beli dengan dia, barang lambat sampai. Gitu Ada juga macam tu kan, viral. Okey, nanti kita akan jawab. Okey, so itu ketakutan yang pertama. Ketakutan yang keduanya adalah kita takut orang tak selesa dengan kita. Contoh macam masalah saya tadilah. Bila saya berhadapan dulu bila saya nak berhadapan dengan pelanggan yang lebih berpangkat, contohnya doktor, lawyer, YB dan sebagainya, saya jadi takut. Jadi takut sebab kita takut dia tak selesa. Kita takut kita salah cakap. Macam tadi Puan Azlina kata, takut kita overclaim. Kan? Pula-pula dia ni lawyer. Aku salah cakap nanti dia saman aku nanti. Takut. Kita takut dia jadi tak selesa. So kenapa tak selesa sebenarnya? Kan? Apakah aku jumpa dia kat kedai mamak ni tak sesuai? Apakah aku jumpa pelanggan aku dekat warung Cik Yah ni tak sesuai? Kita takut tak selesa kat situ. So, keadaan tidak selesa ini sebenarnya datang dalam pemikiran kita apabila kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi yang terbaik sekalinya adalah ambil tahu. Tanya kepada pelanggan. Kan? Tuan-tuan selesa tak untuk berjumpa dengan saya di kedai ini? Tuan selesa tak untuk berjumpa dengan saya pada pukul 5 petang? So, kena beritahu dia. Tanya. Tanya untuk dapatkan respon. So, macam tadi Puan Azlina kata takut overclaim. Overclaim. So, talk with the fact. Cakap dengan fakta. Tunjukkan. Kadang-kadang kita takut overclaim sebab benda tu dalam kepala kita. So, apa boleh kita buat? Kita dah tulis awal-awal, mungkin dalam flyers, mungkin dalam pamphlet, dalam website, dalam apps. So, kita boleh tunjuk kat dia. Tuan, ini. So, kita cakap berpandukan kepada fakta itu tadi. Okey? Boleh Alright. So, faktor, kita takut orang tidak selesa. So, kena bagi tahu dia. Kena ambil tahu apakah yang menselesakan pelanggan. Okey. So terima kasih, saya nampak Puan Salmi Sanudin lama tak jumpa. Selalu dalam kelas online, hari ini kita jumpa. Okey. So nombor 1 tadi adalah fear of rejection, nombor 2 adalah fear of keselesaan orang lain. Kita takut orang ni tak selesa dengan kita. Kadang-kadang berlaku sebenarnya. Saya kan uruskan macam kabut sale, bazar dan sebagainya kan. Jangan main-main. Kadang-kadang ada di kabut sale saya adalah orang yang dia ada PhD. Dia ada PhD, doktor lah. Tapi masih muda lagi. Berniaga kabut sale. So saya tanya dia, tak malu ke? Apa nak malu? Muka orang tahu pun saya doktor. Nampak? Kita takut yang sebenarnya kita buat sendiri sebenarnya. Terbaik, terima kasih. Alright.
Okey, so itu nombor 2. Apa dia nombor 3? Okey. Nombor 3 adalah ketakutan orang jualan apabila takut kita nampak bodoh. Betul tak? Ketakutan orang jualan adalah takut nampak bodoh. Bila masa sebenarnya bila kita akan nampak bodoh, kita rasa nampak bodoh. Saya pernah rasa perasaan tu dan memang selalu rasa benda tu. Bila masa? Contoh. Tuan pegang flyers, customer lalu, so tuan ambil satu, dia tengok pun tidak, kan? Dia geleng kepala, dia jalan je. Kan malu tak? Malulah. Kan? Bagi flyers orang tolak. Kadang-kadang signal untuk kata tidak pun tak ada, dia jalan dia. Kan? Ataupun kita dah terangkan banyak-banyak. Puan gini. Sekali, tak apalah dik. Dia jawab 2 perkataan je. 3 perkataan. Saya tak berminat. Ya Allah, aku cakap banyak tadi. Engkau cakap gitu je. So kita rasa, bodohnya aku ni. Kan? Apa cakap aku ni tak betul ke? Biasa tak Hafiz. Aku cakap tadi tak betul ke? Penampilan aku tak bagus ke? Saya ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Semasa saya jual rumah, saya jual kereta dulu. Penampilan aku tak bagus ke? Kan? Aku ada gigi terselit makanan ke, buatkan dia rasa tak selesa ke? Kita rasa nampak macam bodohnya aku ni. Kan? Aku tak tahu tentang ilmu tu. Customer reject dan kita tak dapat jawab. Ini berapa square feet kawasan ni? Saya nak beli kawasan ni. Alamak cik, nanti saya cek, saya tak pastilah. So kita takut nampak bodoh. Ini biasanya berlaku kepada ramai orang. So apa yang perlu kita buat? Caranya adalah jangan berhenti untuk jadi pandai. Hari ini kita bodoh. Tuan dan puan masuk sekolah tadika dulu pun tak pandai baca. Tapi hari-hari pergi sekolah, balik ulang kaji lagi, dah lama kita pandai baca. Sama juga dalam sales. Jangan takut. Ada flyers, bagi. Flyers, reject. Tak nak ambil flyers, tak apa. Aku bagi orang lain. So jangan berhenti. Lama-lama tuan dan puan akan nampak pandai. Bila masa tuan dan puan hadapi banyak rejection, banyak bantahan, banyak penolakan, kita bagi flyers, orang tolak, kita relax saja. So kita takkan nampak bodoh. Sebab itu adalah proses seorang jurujual. Mungkin customer yang ke-50 barulah dia akan ambil flyers kita, dan mungkin pelanggan yang ke-100 yang akan membeli produk kita. Okey, so jangan takut untuk nampak bodoh, tetapi beranilah untuk jadi pandai. Boleh faham Okey, setakat ni ada soalan terus ajukan kepada saya Terus ajukan, insya-Allah kita akan jawab. Saya akan selitkan sikit nanti. Okey. So itu yang ketiga. Apa dia yang keempat? Keempatnya adalah takut tak dapat duit. Kan? Jurujual ni dia takut tak dapat duit. Aku dah belanja banyak-banyak ni, aku dah modalkan 10,000 beli baju ni, kan? Nak niaga ni, masuk karnival hujung bulan ni, Kabusil Maniac volume 1 kat Maiden ni promote sikit. Aku takut tak boleh jual lah. Kan? Aku takut tak dapat duit nanti. Macam mana nak cover? Biasa berlaku. Betul. Kan? Dia tak buat lagi pun, dia tak pergi lagi pun, tapi dia dah ada rasa takut, guilty. Nampak tak sebenarnya ketakutan ini adalah, hai Tuan Bromance. Ini handsome orang ni, orang dekat Galang Patah. Okay? Dia takut tak dapat convert apa usaha, apa modal yang dia ada tadi ni kepada duit. Takut. Jadi macam mana nak overcome tu? Mungkin tuan dan puan ada idea sikit, mungkin ada pendapat. Kan? Dia dah modalkan banyak-banyak barang, kan? Dah beli emas macam-macam, dah modalkan sekali nak jual, tak ada orang nak beli, jadi dia takut tak dapat duit, nak rolling balik duit tu. Ataupun tak dapat duit, tak dapat profit. Macam mana dia nak belanja? Macam mana dia nak hidup? Macam mana nak bayar kereta, nak bayar rumah? Itu ketakutan orang sale. Jadi mungkin tuan dan puan ada idea tak macam mana nak overcome? Ada tak idea macam mana nak overcome masalah takut niaga ni tak dapat balik duit? Macam mana tu nak atasi? Mungkin boleh bantu kawan-kawan kita yang lain. Macam mana nak atasi takut tak dapat duit? Dah belanja macam-macam, dah beli kemah, dah beli laptop, sekali tak dapat duit, dan akhirnya laptop tak beli, barang pun tak boleh jual. Kemah tak beli, apa pun tak ada, barang tak dapat jual.
You see? Dia akan berlanjutan macam tu. Ada idea tak macam mana takut tak dapat duit tu? Ramai jual-jual yang macam tu sebenarnya. Takut nak spend the money. Spend the money sebab dia takut tak dapat duit. Sedangkan dalam bisnes, kita kena spend duit untuk dapat duit balik yang lebih banyak. Okay? So, saya kongsikan kepada tuan dan puan, petang-petang ni mesti semua tak minum kopi lagi ni. Tak makan kuih lagi ataupun sebab hujan sejuk sikit. Okay? So, takut tak dapat duit adalah ketakutan yang dilalui oleh ramai jurujual. Dia dah modalkan produk dia dah modalkan barang-barang dia, tapi aku takutlah. Dan akhirnya dia berniaga dekat situ je. Dia takut dia nak masuk kedai, nak buka kedai. Dia takut nak masuk carnival. Dia takut nak jumpa ramai orang sebab dia kata, cukuplah yang kat sini. Dia lebih senang untuk berada dalam zon selesa dia. Kalau dia selesa niaga tepi jalan kat sempang rumah dia niaga situ je lah. Kalau dia selesa untuk berniaga di bawah payung yang sikit lubang-lubang, dia takut nak spend duit beli payung lagi, kan? So dia dapat macam tu je lah. So orang bisnes sentiasa cabar diri untuk buat sesuatu yang baru. So orang bisnes, orang jurujual dia mesti berani untuk menempuh semua ni. Ada yang bagi emoticon senyum tu. Biasa kita buat lawak sikit, petang-petang takut mengantuk nanti. So takut tak dapat duit, cara nak atasinya adalah kita sentiasa tanam dalam diri kita, tanam dalam kepala kita, tanam ingatan itu bahawa pelanggan memang akan sentiasa ada. Tak dapat hari ni, dapat lain kali. So tak payah risau tentang benda tu. Yang risaunya adalah kita tidak bergerak langsung untuk terus ke depan. So tak ada masalah, teruskan saja. Beranilah untuk hilang duit. Tak ada masalah. Kan? Sebab orang bisnes yang lama macam Tuan Sadikin Sulong ni, dia dah lama dalam bisnes, dia dah tahu dah. Hari ni mungkin aku rugi RM50, tapi esok aku akan untung RM1,000. Jadi orang bisnes sentiasa ingat tentang benda ini. Cuma kita kena pandailah daripada segi fokus, dari segi belanjawan, bajet dan sebagainya. Okey, itu yang keempat. Dan akhir sekali yang kelimanya adalah yang kelima sekali, ketakutan adalah takut untuk makan komisen. Takut makan komisen. Contohnya macam ni. Dulu saya, Tuan Juri tadi kata, takut cari circle yang boleh sepak rasa takut tu. Kau sepak gitu kan, terajang terus. Sidekick. Okay? So takut makan komisen. Contoh, ini especially untuk jurujual, salesperson. Katalah anda ditawarkan untuk menjadi seorang jurujual kepada satu syarikat dan anda ditawarkan untuk gaji, tiada gaji tetapi adalah komisen saja. So macam mana nak atasi rasa ketakutan? Saya berikan satu cerita sedikit. Dahulu saya ada pemikiran yang sama macam ini, takut kepada nak makan komisen. Sebab waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja dengan gaji hanya RM300 saja. Ini tahun 2012 macam tu lah. 2010 macam tu. 2010 macam tu. So gaji basic saya adalah 300 dan saya diberi komisen RM500 untuk satu produk. Satu produk. So waktu itu saya memang takut. Saya takut, boleh ke aku untuk dapatkan ni jumlah yang aku nak. So apa yang saya buat adalah waktu itu jalan terus. So saya buat je. Dan the best thing adalah ada masa memang tak dapat capai 2-3 ribu, tak dapat. Tetapi ada masa saya punya gaji lebih besar daripada gaji bos saya. Sebab apa? Komisen. Biasanya komisen lebih besar. Dalam sales, kena faham tuan dan puan yang baru saja nak menjinakkan diri dalam bidang jualan. Kalau makan gaji, basic kecil, biasanya komisen akan besar. Tapi kalau basic tuan dan puan besar, komisen akan kecil. So pilih nak mana. Saya jual rumah dulu, basic saya hanya RM1,700 saja. 1,700 jual rumah. 1,700, tapi komisen saya mencecah setiap bulan lebih daripada 10,000. Hanya 0.025% setiap unit rumah saya akan dapat komisen. Memang 6 bulan pertama saya tak ada sale langsung. Tapi waktu itulah saya membina keberanian.
Jadi takut makan komisen, jangan takut, berani, kena berani untuk ambil komisen. Ambil komisen. Kalau kata anda diberikan komisen oleh majikan, ambil saja. Tak ada masalah. Dan percayalah, lambat laun tuan dan puan akan mendapat satu amount yang besar daripada bos. Waktu itulah kita belagak. Kawan saya pakai beg berjenama sampai bos dia jealous tau. Sebab dia pakai beg berjenama daripada bos dia. Sebab dia orang sales. Orang sales memang boleh generate duit. Okay? So, Tuan Jalil kata, cari kawan dalam circle yang sama dan minta semangat berani. Betul. Circle yang sama. Kadang-kadang kita kena carilah kawan-kawan yang sesuai, yang beri semangat kepada kita. Baik, so itu saja 5 ketakutan orang dalam membuat jualan. 5 ketakutan. Yang pertama sekali adalah takut dengan penolakan, rejection. Nombor 2-nya takut dengan orang yang tak selesa, yang tak comfortable dengan apa yang kita boleh berikan, dengan suasana dan sebagainya. Nombor 3 adalah takut nampak bodoh bila sales tidak berlaku. Bila orang tolak, orang tak jadi nak beli, kita rasa macam bodohnya aku. Itu ketakutan yang ketiga. Ketakutan yang keempat adalah takut tak dapat duit. Bila dah belanja banyak-banyak, beli barang, beli modalkan ini, tapi tak dapat convert untuk duit, kita jadi takut. Nombor 5 adalah takut untuk makan komisen. Kita menjangkakan nilai itu tidak berapa besar pada kita. Tapi nasihat saya, cuba dulu. Dan akhir sekali sebelum saya menutup live ini, dan sekiranya tuan dan puan ada persoalan, boleh ajukan kepada saya. Akhir sekali saya nak bagi tahu kepada tuan dan puan, sebenarnya ketakutan itu adalah datang daripada diri kita sendiri, bukan datang daripada orang sekeliling kita. Kita takut jumpa dengan orang yang berpangkat tinggi, mereka juga takut sebenarnya nak jumpa dengan kita sebab mereka takut kena keluarkan duit. So, ketakutan itu datang daripada kepala kita. Ubah ketakutan menjadi satu keberanian dengan langgar je, cuba saja. Kan? Lama-lama pengalaman itu akan memberikan keberanian kepada kita. Tidak ada makjun, tak ada pil yang boleh makan dan terus kita jadi berani. Tak ada. Melainkan pengalaman kita menempuh setiap daripada ketakutan itu. Contohnya macam ni, orang takut dengan lipas. Orang takut dengan lipas. So, apa yang cara untuk bagi dia berani? Takkan nak suruh dia pergi bertapa dekat Gunung Ledang untuk jadi berani. Berani bila berhadapan dengan lipas? Tak. Cara dia, kurung dia dalam satu bilik yang penuh dengan lipas. Dan insyaAllah dia akan jadi berani. So, nak jadi berani dalam bidang jualan, beranilah untuk menempuh kegagalan dahulu. Baik, itu saja perkongsian saya pada petang ini. Dan sekiranya tuan dan puan ada komen yang ingin diberikan kepada saya, boleh tulis di ruangan komen. Jika ada pertanyaan, saya bagi masa kepada tuan dan puan untuk berikan komen tuan dan puan, untuk saya jawab soalan tuan dan puan. Kalau ada, terima kasih saya ucapkan kepada tuan dan puan, Tuan Juri Jalil, Tuan Izul Islam, Tuan Fedika Zaman, Puan Azlina Ahmad, Puan Salmi Sanudin, Tuan Dul Marito Hisham, Tuan Sadikin Sulong. Terima kasih kerana menonton live saya pada petang ini. Setelah lama saya tidak live. Okey, Tuan Sadikin Sulong kata fikir takut untuk tidak berjaya lebih besar dari takut tak dapat sale. InsyaAllah hilanglah takut tu. Fikir takut, dia panjang ni. Fikir takut untuk tidak berjaya lebih besar. Kadang-kadang kita nak berjaya, kita letak berjaya tu tapi kecil je kan, macam tu kan. Takut kita fikir, cukuplah aku dapat 100 je kan, aku tak dapat 1000 dah. So aim higher daripada takut tak dapat sale. Okey. Baik, okey, dah setengah jam saya kata sekejap, panjang juga cakap. Okey, alright. So kalau tuan dan puan ada komen untuk tajuk live saya yang berikutnya, insyaAllah boleh berikan di bahagian komen dan kita akan buat nanti. Baik, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau kata ada tersalah cakap, ada yang menyinggung tuan dan puan, mungkin apa yang saya bagi tahu tadi mungkin ada yang tersentuh. Saya mohon maaf banyak dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Terima kasih sekali lagi. Selamat petang semua. Enjoy petang ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.